Astronomi memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian. Pengaruhnya mencakupi segala aspek kehidupan manusia di mana saja kita berada. Astronomi tidak mengenal sempadan geografi serta status sosial maupun agama. Walau bagaimanapun, bidang pengajiannya seringkali disalahertikan sebagai bidang pengajian yang terlalu ilmiah dan dihaskan kepada cendekiawan saja. Astronomi pada dasarnya adalah bidang untuk semua. Setiap manusia boleh menjadikan astronomi bidang pengajian sebaik saja tertanam minat untuk mendalaminya. Astronomi mampu menjawab soalan-soalan yang diajukan oleh manusia semenjak bertapaknya tamadun. Mengapakah kita berada di sini? Adakah kita saja di cakrawala? Mengapakah adanya fenomena-fenomena di langit dan sebagainya? Astronomi juga adalah asas kepada pengajian-pengajian fizik dan matematik. Kepentingannya lantas menyebabkan ianya diberi jolokan sains tertua. Bidang astronomi di Malaysia secara relatifnya masih sebuah bidang yang baru. Walaupun pada dasarnya, Empayar Melayu yang wujud di negara ini berkurun-kurun yang lalu pernah memanfaatkan bidang ini untuk tujuan pelayaran dan tilikan. Namun begitu, bidang ini tidak berkembang seperti di negara-negara barat. Dalam konteks awam khususnya, masyarakat Islam signifikan pengajian kosmos atau astronomi ini hanya timbul ketika penentuan tarikh berpuasa atau tarikh Hari Raya Aidilfitri. Aspek makro bidang astronomi dalam konteks falak langsung tidak ditonjolkan. Salah satu faktor penyebab ianya tidak berkembang adalah kerana kurangnya minat masyarakat terhadap bidang yang mereka sangkakan hanya untuk pemikir-pemikir kritis sahaja. Oleh kerana ini, pengetahuan kebanyakan masyarakat tentang astronomi amatlah nipis. Kalau kita cakap mengenai paras pengetahuan orang awam, mengenai astronomi ini memang kita tak boleh nafikan agak rendah pada masa ini. Kalau kita tanya pun kepada orang awam di tepi jalan, fenomena malam dan siang misalnya, saya tak boleh garanti yang 100% akan memberi jawapan yang betul. Tapi ini kita lihat setiap hari siang dan malam. Ini adalah kerana orang tak begitu berfikir mengenai apa itu astronomi dan bagaimana ianya mempunyai impak ke atas kita secara seharian. Mereka yang orang Islam, orang Muslim pun sembahyang tanpa memikirkan kenapa kita sembahyang pada waktu itu. Sekarang tengok jam saja, dan lagi pula ada komputer program yang boleh beri kita waktu-waktu ini, kita langsung tak berfikir. Kebanyakan yang diajukan soalan mengenai astronomi akan memberi tafsiran serong maupun yang salah sama sekali. Atas dasar inilah buat pertama kalinya di negara ini sebuah konvensyen mengenai astronomi telah dianjurkan. Konvensyen Astronomi USM Peringkat Kebangsaan 2005 berlangsung di awal tahun 2005 dengan matlamat mengumpul astronomer amatur dan profesional selain mempromosikan astrotourism negara ini. Konvensyen yang akan diadakan setiap tahun ini dianjurkan oleh Unit Penyelidikan Ilmu Falak dan Sains Atmosfera dengan kerjasama Museum Galeri Seni dan Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Konvensyen ini menyaksikan penyertaan kelab-kelab astronomi sekolah, IPTA, IPTS, badan-badan kerajaan seperti Jabatan Ukur dan Pemetaan, serta syarikat-syarikat swasta yang menyediakan konsultasi, produk, serta perisian komputer yang berkaitan dengan astronomi. Konvensyen 3 hari padat dengan program pengkayaan pengetahuan. Program disusun khas dalam konteks untuk mengilmukan masyarakat. Ini adalah kerana pada dasarnya sesebuah institusi pengajian tinggi seperti Universiti Sains Malaysia, USM atau mana IPTA lain adalah untuk mengilmukan bukan saja siswazahnya, malah dari peringkat sekolah hinggalah ke warga emas.
So berdasarkan pada itu, bahawalah kalau kita lihat program yang kita susun, program itu ada tu berkait dengan pelajar-pelajar sekolah, di mana pada hari ini kalau tiap-tiap pagi tu ni tuan-tuan lihatlah bahawa adanya pertandingan yang berbentuk untuk sekolah. Dan pada petang pagi kemarin adanya seminar akademik. Bermaksudnya bahawa kita tak lupakan adik akademik. Kerana setiap orang ni dalam astronomi dia adanya penyelidikan dan sebagainya lah. Hasil dari penyelidikan kita seminarkan. Kerana bidang astronomi ini sebenarnya adalah satu antara bidang yang bukan dilupakan tapi dah makin lama makin menyusut untuk dikenali. Maka kita ambil inisiatif universiti sebagai IPTA, salah satu IPTA, untuk mengambil inisiatif untuk menghidupkan balik. Terutama sekali berdasarkan bahawa kita ni adanya unit penyelidikan ilmu falak. Jadi unit ini dah tubuhkan hampir 15 tahun. Konvensyen memberi peluang kepada orang ramai melihat fenomena-fenomena yang selama ini asing bagi mereka. Cerapan matahari sebegini membolehkan mereka melihat fenomena sunspot yang selama ini hanya dapat disaksikan dari simulasi grafik atau melalui penerangan dalam buku teks sahaja. Sunspot yang mampu dilihat hanya dengan cara sebegini adalah sebuah fenomena yang disebabkan perubahan suhu pada permukaan fotosfera matahari. Permukaan fotosfera yang pada amnya mempunyai suhu 6,000 darjah Celsius. Tompok hitam atau sunspot adalah wilayah yang secara relatifnya lebih dingin dari 6,000 darjah. Ini adalah penerangan astronomi mengenai kejadian ini. Pada seseorang yang tidak langsung mengetahui astronomi, apa yang dilihat hanya tompok hitam kecil pada matahari. Apabila diberitahu akan apakah maksud sebenarnya, mereka pasti akan tertanya-tanya mengapa ianya terjadi. Maka lahirlah minat. Persepsinya pasti berubah selepas melihat sendiri dan sudah pasti akan merasakan bahawa astronomi adalah bidang untuk semua dan bukan bidang untuk ahli pemikir atau cendekiawan yang sukar. Kerana setiap kejadian ada penerangan logikal di sebaliknya. Can't take my eyes off of you. I know what it's like. You know, say a little prayer for you that you love me. Cerapan bintang atau bulan adalah aspek penting yang akan menarik minat kita kepada astronomi. Dengan cerapan, kita akan menyedari yang terdapat berjuta-juta sistem solar selain sistem kita. Dan seharusnya kita akan tertarik melihat pelbagai objek serta kejadian indah angkasa yang akan menarik minat kita mendalami astronomi. Acara cerapan paling istimewa ketika konvensyen ini adalah acara Star Party. Perhimpunan terbesar menurut buku rekod Malaysia ini mengumpul ramai astronomer amatur serta orang awam. Ianya diadakan pada hari kedua konvensyen di perkarangan USM. Ramai yang tertarik dengan betapa mudahnya kita mampu melihat bulan serta planet Zuhal. Selain dari itu, telekonferens serta pancaran isyarat terus dari sebuah observatori di Hawaii membolehkan pengunjung mendengar penjelasan serta melihat hasil cerapan dari sana. Semalam konvensyen astronomi diadakan Star Party yang terbesar di mana Star Party itu akan disahkan oleh Malaysian Board of Record. So jadi ramai yang datang. Saya sebagai penyelaras dalam bahagian pencerapan dan planetarium bertanggungjawab untuk menerangkan bagaimana menggunakan star chart ataupun peta bintang kepada orang ramai. Sesungguhnya cerapan adalah kaedah terbaik bagi menarik minat awam untuk mendekati astronomi. USM sendiri menyedari hakikat ini. Mereka turut sedar yang astronomi adalah cabang sains tertua dan terpenting. Di atas dasar sainslah universiti ini ditubuhkan. Bidang astronomi ini memang satu
ada orang gelar sebagai ibu kepada sains juga. Maknanya satu bidang yang kalau kita fikirkan boleh mengembangkan minda kita sebab dan ianya juga mudah untuk kita besarkan sebab sebagai satu ibu sains untuk memahami apa yang berlaku di sekitar bidang ini kita perlu berbagai ilmu fizik, ilmu matematik, mekanik semawi, jadi berbagai bidang yang kita perlukan. Jadi kalau kita berminat dalam bidang astronomi, kita berminat dalam lebih banyak bidang sains. Dan dalam minat kita terhadap bidang astronomi itu, kita akan juga mengembangkan minda kita untuk lebih mengetahui bidang-bidang sains yang lain yang saya rasa memang kita perlukan di negara kita ini. Objektif penganjuran adalah ringkas. Tarik minat pengunjung dalam bidang astronomi secara langsung menarik minat mereka ke bidang sains. Urus setiap penganjuran bertungkus lumus menyelia serta menjalankan aktiviti-aktiviti yang dirancang. Antara aktiviti-aktivitinya adalah ceramah umum, syarahan serta forum, pameran pelbagai jenis teleskop, pameran dari syarikat-syarikat swasta, pertunjukan planetarium, cerapan sunspot serta sunflares dan acara yang dinanti-nantikan iaitu Star Party. Acara-acara khas buat mereka yang ingin menjadikan astronomi sebagai hobi seperti bengkel pembuatan teleskop ringkas dan spektrohelioskop turut dikendalikan. Kedua-dua peranti ringkas dapat memupuk minat pelajar untuk mendekati astronomi. Teleskop ringkas buatan sendiri membolehkan kita melihat objek di langit terdekat seperti bulan. Dengan buatan ringkas sebegini, permukaan bulan boleh dilihat dengan jelas. Spektrohelioskop dapat menunjukkan spektrum atau agihan warna dalam sinar matahari, iaitu satu fenomena agak luar biasa kepada mereka yang kurang pengetahuan astronomi. Melihat kepada program yang telah disediakan, ianya disusun berkait rapat dengan pelajar-pelajar sekolah, di mana adanya sesi ceramah baik dari astronomer amatur. Kita akan lebih mengenali atmosfera kita pada masa dulu supaya kita dari situ dapat membuatkan cerita mengapa kita sampai ke tahap kita ini sekarang. Jadi ramai orang melihat kajian ke atas komet misalnya yang tak penting, tapi kajian komet itulah yang akan beritahu kita mengenai asal-usul bumi kita. Kalau asal-usul bumi itu, maka asal-usul manusia juga. Ya. Jadi maupun pembentangan ilmiah astronomer profesional seperti ceramah umum Hala 7 Malaysia di Angkasa oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazlan Othman, Ketua Pengarah Agensi Angkasa Negara atau Angkasa. Penglibatan Angkasa, badan kerajaan yang memainkan peranan yang sama seperti NASA di Amerika Syarikat, menunjukkan betapa konvensyen ini dirasakan penting untuk memupuk minat serta ilmu pengetahuan berkenaan alam kosmos. Sesi ceramah menunjukkan konvensyen memberi penekanan kepada aspek akademik. Setiap profesional di dalam bidang astronomi semestinya membuat penyelidikan. Hasil dari penyelidikan mereka inilah akan menjadi aset penting dan perlu dikongsi bersama. Begitu juga halnya dengan hasil kajian serta pengalaman-pengalaman astronomer amatur. Pengalaman serta pengamatan mereka sudah tentu berbeza dengan astronomer profesional dan ada kalanya lebih banyak menyumbang kepada perkembangan bidang astronomi negara. Dan yang paling menarik pada saya ialah respons dari orang awam, bukan orang awam yang datang melihat, tapi dari segi para pakar astronomi amatur yang datang beramai-ramai. Mereka mendedahkan aktiviti-aktiviti mereka, termasuklah pembuatan teleskop yang saya rasa amat penting sekali. Kerana teleskop, maklumlah ya, agak mahal kalau kita beli dari luar negeri. Tapi dengan teleskop-teleskop yang mereka reka bentuk sendiri atau pada reka bentuk pun mereka buat sendiri, ini bererti bahawa lebih ramai orang awam boleh mempunyai teleskop mereka sendiri.
Apakah cinta tanpa pengorbanan? Saya dah jatuh cinta dengan orang. Di manakah letaknya batas kesetiaan? Saya pernah harapkan orang lain yang sarungkan cincin itu pada jari saya. Adakah kebahagiaan tanpa keikhlasan? Saya memang cintakan awak. Lakonan mantap Aku Mustafa, Nasha Aziz, Farin Ahmad dan Catriona Ross. Saya rasa jodoh saya dengan Jamil ada kot. Menemui anda setiap Ahad dan Isnin 10 malam dalam Inikah Cinta. Tentunya di TV1. Kita tunjuk tayangnya, boleh tengok sama-sama. Tuan Syed masih kenal saya? Ni kad ni Tuan Syed bagi saya kan? Kalau lagu tu tak payah ada bini. Kalau macam tu, Imah, modal kabedeng hari ni, katil berukuran 40 kaki persegi. Saksikan Salam Pantai Timur, Khamis 10 malam di TV1. 由7月開始，天機變將會喺每逢星期一、星期二晚上9點。各位觀眾，大家好，我係蕭依婷，我係裴子堅， Saya Yang Ramli， 我係連綿中，我叫周堅華，我叫成志偉啊。 Saya Mustafa Mahruf， 我喺天機變裏邊咧係飾演叫做 Alex Chan， 飾演 Kenneth Dunn， 我飾演 Peter 哥，我係飾演 Sean 高呢個角色， 我係飾演 Jasmine Lee， 我飾演 Jeffrey Lee。記住記得收睇啊，準時收睇天機變 TV1 TV1， 守住 TV1， 天機變，天機變，唔呃我啊！ TV1 誠情播出。 Berbeza dengan astronomer profesional, astronomer amatur lebih fokus kajian dengan penekanan visual kerana kajian sebegini tidak memerlukan seseorang mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi tentang alam kosmos. Sesiapa saja yang cukup panca indera mampu menceburinya. Bidang paling popular bagi astronomer amatur adalah bidang astrophotography. Aktiviti merakam visual ini merujuk kepada aktiviti mencerap angkasa dan mengambil gambar atau foto apa yang dilihat. Aktiviti sebegini kadangkala melibatkan pengembaraan ke tempat-tempat lain di dunia hanya kerana perbezaan di antara apa yang dilihat di langit khatulistiwa, ekuator, langit hemisfera utara, hemisfera selatan serta kedua-dua kutub. Pengalaman para amatur ini kadangkala dijadikan asas sesebuah kajian. Kerap kali pendapat mereka digunakan sebagai bahan rujukan. Ini adalah kerana observasi yang mereka buat bertahun-tahun diumpamakan melakukan perkara praktikal setelah mempelajari teori. So far, I have taken quite a variety of type of photo. I've been taking the solar system, in solar systems such as the sun, the moon, the planets, especially Saturn and Jupiter. Whereas in our Milky Way, we take a lot of constellations. And people love constellation, especially the 12 zodiacal constellation, where they want to know their own constellation in the sky. And of course, the other one, the deep sky objects, such as certain what we call galaxy, outer space galaxy, is one of my targets. Amatur seperti Teo mempunyai pengalaman yang luas di dalam bidang yang diminatinya. Teo sendiri telah menceburi bidang astronomi selama hampir 30 tahun. Beliau juga telah menggunakan ilmu yang diperolehinya untuk mendidik sesiapa saja yang sudi berjumpa dengannya. Teo juga telah mengembara serata dunia untuk tujuan mencerap dan mengambil foto, selain dari bertukar-tukar pendapat dengan astronomer amatur lain di seluruh dunia. I think the main aim of the astrophotography is to communicate with people. One of my personal objectives is that I would like to promote astronomy. In order to promote astronomy, you have to pass message to the audience. So the picture is the best means of media to show it to them, because pictures paint 1,000 words.
Terdapat beberapa teknik asas di dalam bidang astrophotography atau penggambaran bintang-bintang. Setiap teknik digunakan untuk mengambil objek-objek tertentu dan setiap teknik juga akan menghasilkan hasil yang berbeza dengan hanya mengubah sedikit pemboleh ubah seperti masa exposure atau tambahan aksesori. Seorang amatur yang berpengalaman akan tahu teknik yang perlu digunakan pada setiap situasi. In the field of astrophotography, the simplest way of taking is to use a fixed tripod plus a camera where it must have a few functions. First, the function the camera must have a B setting. When I say B setting, means once I press the shutter and I lock it, the shutter will open. When I release it, the shutter will close it. The other criteria is to use a lens where have the fast lens. It means, like for example, certain lenses have 2.8, 1.2 focal ratio. Then you widely open the lens, and you just point at your target and expose, say, for 10 to 15 minutes, and you get a very good result where the star will give a trail. Another method of astrophotography is the prime focus method. Normally, the prime focus astrophotography, you use the telescope objective as a camera lens and directly focus the image on the frame of the camera. It's so simple. But of course, when you take what I call prime focus, you still need to a motor drive to track it. Of course, for the planets, you have to take a longer period. But for the sun and the moon, you simply can snap it with the shortest, maybe around 1 or 125 seconds to take the picture. The second method is called piggyback photography. In piggyback astrophotography, we fix a camera, normal camera, onto the telescope. And the telescope is used as a guidance. Of course, the telescope is being tracked by using the motor, where it counteract with the motion of the Earth. So in the piggyback, you can expose longer. For example, 10 to 15 minutes. The best object used for the piggyback astrophotography is the comet, where you can use the telescope to target what we call the comet and follow the movement of the comet. Namun begitu, segalanya boleh dipelajari. Seseorang yang berminat hanya perlu mencari bahan rujukan yang bersesuaian dan menghubungi mereka yang berpengalaman untuk mendapat nasihat. Jelas sekali bahawa bidang astronomi, walaupun kurang popularitinya di negara ini, adalah bidang untuk semua kerana hakikat yang ia mempunyai pengkaji profesional serta amatur. Pengkaji amatur seiring dengan golongan profesional dalam membangunkan bidang astronomi. Salah satu bukti kerjasama ini adalah kejayaan yang disaksikan ketika Konvensyen Astronomi Peringkat Kebangsaan. Buat pertama kalinya, penganjur yang menunjukkan kepakaran dan menjemput amatur yang kemudian berkongsi pengalaman. Perkongsian di antara kepakaran dan pengalaman inilah yang akan menentukan hala tuju pengajian astronomi negara ini. Kemajuan di bidang ini turut menentukan masa depan eksplorasi atau penjelajahan angkasa lepas demi masa depan survival manusia. Namun begitu, buat masa ini cukuplah dahulu kalau kita ketahui bahawa astronomi adalah bidang untuk semua. Thank you.